Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muka surat 109 kita baca situ. Kalau yang saya tanda muka surat 109. Cuma tempat kitab ni ada beberapa tempat saya ajar. Ala kulli hal kita mulakan di situ. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masih lagi dalam bab aqabah yang pertama, iaitu aqabah ilmu dan ma'rifah. Yang mana disebut di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ba'da terjemah, ingat, jangan sekali-kali anda tertipu menyangkakan kata-kata itu benar. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda telah bersabda. Apakah kata-kata itu? Maka syaitan selalu mengganggu kita dan menyuruh kita ini tidak payah belajar ilmu, kerana bila belajar ilmu, bahayanya belajar ilmu iaitu bila kita belajar dan kita tidak beramal, maka ketika itu azab lebih dekat dengan kita. Maka kerana itu dia menakut-nakutkan kita dan membisik-bisikkan pada kita. Kerana itu disebut, ingat, jangan sekali-kali anda tertipu menyangkakan kata-kata itu benar. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda telah bersabda, "Utli'tu lailatal mi'raj 'ala an-nari fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Bermaksud, aku telah diperlihatkan api neraka pada malam Mi'raj. Maka aku lihat yang terpaling banyak, terpaling ramai penghuninya ialah orang-orang fakir. Sembah mereka itu para sahabat, "Ya Rasulullah, minal mal?" Berarti, ya Rasulullah, apakah mereka itu fakir kerana daripada harta? Maka sahut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bal minal ilmi." Berarti tidak daripada harta, bahkan miskin mereka itu daripada ilmu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila naik lailatul mi'raj, kalau kita berpegang pada pendapat bahawa baik tak payah belajar, tak payah ada ilmu, sebab bila ada ilmu tak beramal jadi masalah besar pula. Saya ni dah lah payah nak beramal, jadi tak payahlah nak beramal, tak payahlah kita nak belajar menuntut ilmu. Maka ketika tu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datang hadis ini yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ketika Mi'raj disebut utli'tu. Bila sebut utli'tu, aku dinaikkan. Maka aku telah dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj, dan aku ditunjukkan neraka Allah. Dan aku dapati ahli neraka itu yang paling ramainya iaitu orang-orang yang fakir. Ketika tu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah mereka itu fakir daripada harta? Adakah sebab mereka itu miskin banyak menjadi penghuni neraka?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "La, tidak, tetapi mereka itu fakir daripada ilmu. Kerana mereka tidak ada ilmu lah, kerana itu ramai di kalangan mereka itu menjadi penghuni neraka Allah." Bila kita belajar ilmu, kalau tak beramal bermasalah. Tapi kalau langsung tak belajar, maka confirm, tuan-tuan rahmati Allah. Ini yang menjadi risau. Jadi nak yang confirm ke atau yang belum confirm? Kemungkinan berjaya, kemungkinan tidak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu bila kita ada ilmu tuan-tuan, jalan kita mudah. Allah permudah dan kita tahu macam mana nak selesaikan masalah kita. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah tak tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli nasi lemak contohnya, tuan-tuan nak beli nasi lemak di seberang jalan, pernah tak dalam hati tuan-tuan terfikir dalam hati nak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku nak beli nasi lemak dekat seberang jalan. Permudahkan aku ya Allah. Dalam perancanganku aku nak beli 2 bungkus nasi lemak. Ya Allah, permudahkan aku." Bahkan ada tak yang buat sampai semayang hajat, "Ya Allah ya Tuanku, aku nak beli nasi lemak seberang jalan, maka permudahkan aku." Nampak lucu? Tapi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata dalam hadis, "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, ya'rafka fi syiddah." Ingat Allah dalam keadaan kamu senang, Allah ingat kamu ketika kamu susah. Kadang-kadang kita faham benda tu, tengah senang ni banyaklah zikir, tengah senang ni banyaklah beribadat. Itu satu maksud. Maksud yang kedua, walaupun benda tu senang sekalipun, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kita sombong. Kita hidup dekat dunia kadang benda yang senang, langsung kita tidak ingat Allah. Benda yang mudah, langsung kita tidak ingat Allah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kamu merancang. Allah sebaik-baik perancang. Perancangan kamu mungkin ketika itu 2 bungkus nasi lemak. Tapi disebabkan kamu minta daripada Allah, permudahkan, silat-silat kamu dapat 5 bungkus nasi lemak. Tidak mustahil. Tiba-tiba jumpa kawan lama, lama tak jumpa. Ataupun rupanya toki kedai tu kawan lama, selalu kita beli dekat pembantu dia, toki dia pula yang datang, Masya Allah dia bagi 5 bungkus, kita nak bayar, tak bayarlah, ngarut dia bayar-bayar ni, pergi balik. Nampak tuan-tuan rahmati Allah, perancangan Allah, tuan-tuan dapat 5 bungkus sebab tuan-tuan minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin juga kita pergi tengok-tengok beli nasi lemak, perancangan 2 bungkus, pergi-pergi nasi lemak tutup, Masya Allah tabarakallah. Ataupun pergi-pergi nasi lemak habis. Ustaz, saya buat juga semayang hajat lagi 4 rakaat lagi. Saya pergi-pergi nak beli 2 bungkus, 1 bungkus pun tak dapat, habis. Ustaz kata perancangan Allah lebih baik, mestilah saya dapat lebih baik. Dah, engkau pandang lebih baik pada pandangan manusia, bukan daripada pandangan Allah. Pada pandangan manusia yang baik bagi dia yang banyak. Apa yang dia nak dapat lebih. Tuan-tuan rahmati Allah tu pandangan manusia. Kalau dia pergi-pergi di bajet 100 dapat 1000. Wah, inilah yang maksudnya bagus, iaitu perancangan yang lebih baik. Bila pergi-pergi nak 1000 dapat 2000. Tapi pada pandangan Allah, kemungkinan bila kita pergi habis, mungkin di situ perancangan Allah lebih baik. Mungkin pada hari itu nasi lemak yang dimasak itu tidak berapa molek, menyebabkan kita sakit perut, tuan-tuan rahmati Allah. Disebabkan kita minta daripada Allah, maka Allah habiskan ketika itu juga, dan masa kita beli sudah tidak ada, tuan-tuan rahmati Allah. Tidak mustahil. Ataupun makanan itu dimasak oleh orang yang tidak semayang, atau makanan itu dimasak oleh orang yang melakukan maksiat, ataupun orang yang menipu dengan masakan mereka. Tak mustahil. Maka kita minta pada Allah, Allah pemudahkan. Tapi kita tak mau minta. Kita nak makan 2 keping biskut, ada minta. Paling kurang pun minta, ya Allah ni aku nak makan 2 keping biskut, permudahkan aku ya Allah. Masya Allah, tengok-tengok buka-buka almari, ada 5 tin, tuan-tuan, isteri baru beli, Masya Allah, tabarakallah. Tidak mustahil. Tapi kita sombong, tuan-tuan hantar anak pergi sekolah. Adakah berfikir macam tu? Bila nak bawa anak pergi sekolah, kita berdoa, ya Allah ni aku dalam perjalanan hantar anak aku pergi sekolah, ya Allah permudahkan dia untuk faham pelajaran. Sesungguhnya perancanganmu adalah lebih baik daripada segala-gala perancangan. Masya Allah. Mudah-mudahan anak pergi sekolah ketika itu Allah bukakan mindanya, dia mudah faham. Gurunya pula diberikan semangat oleh Allah ketika itu mengajar dengan bersungguh-sungguh. Tidak mustahil. Tapi kita tidak pernah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Saya teringat masa saya pergi Ampang ceramah kuliah muslimat, tuan-tuan rahmati Allah. Lepas habis kuliah muslimat, teringin nak makan roti canai. Jadi bila nak makan roti canai, tuan-tuan, biasanya lepas kuliah muslimat saya ceramah di KLCC. Bila pergi KLCC, tuan-tuan, memang area tu tak ada kecuali makan roti dekat pam minyak aja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, teringin nak makan roti canai, jadi ambil jalan lain. Alhamdulillah, mohon dengan anak-anak murid, mohon pada Allah, ya Allah pemudahkan nak makan roti canai. Pusing-pusing, tuan-tuan rahmati Allah, ke kanan terus nampak satu kedai. Berhenti kedai itu, tuan-tuan. Subhanallah, kebetulan kedai itu hanya jual roti canai aja, tuan-tuan rahmati Allah. Nasi lemak pun tak ada. Maka tuan-tuan rahmati Allah, duduk kat tempat tu. Kami pun lapar, kami kata minta 2 keping. Orang yang meniaga pula, Masya Allah, yang isinya tudungnya labuh, memakai purdah lagi, Masya Allah. Kemudiannya lakinya pula, Masya Allah, bersih mukanya. Maka sedang bila nampak kita, ahlan, ahlan, mai-mai, sila duduk. Bila kita duduk tu, dia pun buat berapa? Seorang 2 keping. Buat roti canai sampai bagi pada kami. Bila kami nak makan, tuan-tuan rahmati, kami pun baca doa, start makan. Makan, tuan-tuan, minta redik ais 1. Lepas tu yang lain pun minta redik juga, letak. Makan sedap, tuan-tuan. Sedap pula roti canai tu. Jarang makan roti canai sedap macam tu. Terasa nak tambah, tuan-tuan. Maka kata, saya minta tambah 4 keping lagi. Tuan-tuan rahmati Allah, 4 keping seorang sekeping lah. Bukan aku seorang 4 keping. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka bila minta 4 keping lagi, makan. Tengah makan tu tiba-tiba ada satu kereta berhenti di tepi kami. Turun seorang muslimat, ustaz makan kat sini ke? Saya kebetulan ni ustaz ada 4 bungkus nasi mi Jawa. Makanlah ustaz. Masya Allah, dapat mi Jawa 4 bungkus. Makan. Tuan-tuan rahmati Allah, bila dah makan, dah kenyang, alhamdulillah, kita nak pergi dah ni ke LCC, takut lambat. Ketika tu saya bagi duit pada anak murid saya, minta bayar, dia pergi-pergi, saya pun tunggu, dia datang-datang, ustaz, tak payah ustaz, dah ada orang bayar. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak? Perancangan 2 keping, dapat seorang 3 keping, dapat mi Jawa, tuan-tuan rahmati Allah.
peri pula tu. Ni perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah nak kata kita bagus sangat. Dah, semua boleh macam tu. Cuma kita tak minta ya. Kita tak minta. Allah kan marah kalau tak minta. Minta sikit pun Allah marah. Minta banyak-banyaklah setiap waktu. Nak buang air besar, ya Allah ni aku nak buang air besar. Niatkan dalam hati aja. Ya Allah pemudahkan. Kadang-kadang kita tak minta Allah bantu kita. Tak minta dalam benda yang senang. Akhirnya buang-buang tak boleh. Keluar sembelit, keluar tali perut pula. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Kita tak pernah minta pada Allah. Nampak macam kartun. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, ini hakikatnya. Bila kita ada ilmu, benda tu mudah. Oh, minta pada Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Dan mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ini, iaitu golongan yang masuk neraka kerana kurang ilmu dia. Sebab ilmu ni penting tuan-tuan rahmati Allah. Kalau tidak ada ilmu, maka jalan kita tonggang-langgang. Contohnya dalam bab yang akan sampai nanti akan datang, iaitu bab penghalang dalam beribadat. Macam mana aku nak improvekan ibadat? Kalau bila tidak ada ilmu, kadang-kadang bercakap pandai. Oh, bila orang kata ni Hafsah dah lama tak nampak kat surau. Dia gini, ustaz, saya ni mengaji tidaklah tinggi sangat. Tapi dalam tauhid ni, iman orang biasa macam kita ni menaik menurun, naik turun, naik turun. Kalau ustaz nampak kat surau tu menaik lah tu. Kalau ustaz tak nampak, dia turun lah tu. Nampak dah? Dapat ilmu tapi tak jelas. Masuk menaik menurun, tuan-tuan kena faham. Macam mana nak jadi tok wali? Macam mana nak juga dapat syurga firdaus yang tertinggi? Kalau macam tu aja, dia faham macam ni. Naik, turun, naik, turun. Dekat situ aja. Dah, iman orang Islam macam mana? Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Mudah-mudahan dia kalau usaha lebih, dia naik tu banyak, turunnya sikit. Naik banyak lagi, dia turunnya sikit. Naik, maka makin akan naik. Barulah kita ni boleh semakin improve, dapat istiqamah. Kalau macam tu naik turun, naik turun, naik turun. Tuan-tuan rahmati Allah. Merekat pergi masuk neraka tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ni masalah. Kerana itu ilmu penting dalam bab tauhid. Oh, kadang-kadang ada yang tanya, ustaz, saya tak faham bab qadar ni, qada qadar ni. Ustaz, bayang kalau orang merempit, ustaz, dia bawa kereta laju-laju, lepas tu dia aksiden. Soalan saya, ustaz, dia memang nak mati malam tu ke dia cari mati? Kalau dia duduk kat rumah tengok TV kan tak mati. Dia kata, orang yang bunuh diri, ustaz, dia bunuh diri dia cari mati ke memang mati dia dah sampai masa tu, ustaz? Saya faham ajal maut ni dia dah ditetapkan, tidak kurang sesaat, tidak lebih sesaat. Tapi kalau dia duduk kat rumah mungkin dia tak mati. Tak, dia mati malam tu. Oh ya ke, ustaz? Dia tak bunuh diri pun? Ya, tapi dia mati juga malam tu. Sebab benda tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Cuma satu peluang dia yang boleh mengubah, iaitu jalan dia mati. Kalau dia usaha, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin malam tu dia mati dalam keadaan dia sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin malam tu dalam keadaan dia duduk dengan keluarga dia mati. Mungkin dalam keadaan malam itu dia mati dalam keadaan dia mengingati Allah, tapi dia pilih jalan dia untuk merempit. Dia pilih jalan dia untuk bunuh diri. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena faham, qada berbeza dengan qadar. Qadar adalah ketetapan, qada pelaksanaan. Kerana itu dalam hadis Nabi dia kata apa? La radda lima qadait. Tidak ada orang boleh tolak sekiranya Allah dah laksanakan. Laksanakan apa? Laksanakan qadar, iaitu ketetapan. Allah tetapkan kita sekiannya, mati sekian, caranya buruk, begini. Tapi Allah belum laksanakan, belum sampai masanya, maka satu benda yang boleh insya-Allah Allah mengubah, sebab Allah yang buatnya, iaitu apa dia? Ad-doa, minta pada Allah. Usaha duduk dengan para aulia, duduk dengan para ulama, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan insya-Allah. Selagi mana Allah tidak laksanakan benda itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka